saya Syaridun bin Heban Marja, pelajar PACE UUM. ID nombor 268681. Hari ini pembentangan saya adalah berkenaan konsep ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pelancongan. Okey, konsep dan perkembangan isu. Pada tahun 1811, Oxford English Dictionary mendefinisikan pelancongan adalah orang yang membuat lawatan atau kunjungan pada masa kelapangan oleh Hani pada tahun 1999. Aktiviti melancong merupakan satu aktiviti kegiatan manusia yang dapat mengurangkan pelbagai tekanan yang dihadapi seseorang dan dalam masa yang sama ianya membantu seseorang untuk mengenali dan menambah pengetahuan akan dunia luar seperti mengenali budaya sesebuah negara dan dapat mengenali kepelbagaian makanan di negara yang dilawati, menikmati keindahan alam yang terdapat di negara lain serta dapat menjalinkan perhubungan dengan seseorang dari negara yang berlainan. Coronavirus COVID-19 adalah sejenis virus yang telah mengakibatkan pandemik yang melanda negara pada akhir tahun 2019. Pandemik ini bukan sahaja telah memberi kesan terhadap keselamatan kesihatan rakyat, tetapi telah menunjukkan kesan yang ketara terhadap industri pelancongan di Malaysia bermula pada awal tahun 2020. Apabila Malaysia telah mengesahkan kes pertama yang mengakibatkan 3 warga China yang memasuki negara melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. Dan akibat penularan wabak ini, pihak kerajaan dan sebagaimana kebanyakan negara telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan bagi mencegah penyebaran virus ini. Malaysia telah menyekat pergerakan rakyat di dalam negara dan juga pergerakan bagi tujuan keluar negara dan memperketatkan penerimaan pelancong ke dalam negara yang mula ketara pada awal tahun 2020. Dan pintu-pintu sempadan Malaysia telah mengakibatkan penurunan bagi jumlah penerimaan pelancong antarabangsa. Dan Perintah Larangan Pergerakan dan Sekatan Rentas Daerah yang dilaksanakan telah menambahkan lagi kadar penurunan terhadap pelancong dalam negara dengan telah mengakibatkan perkembangan yang negatif dalam industri ini. Malah menjejaskan banyak perniaga dalam industri berkaitan penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman, seni dan budaya dan juga hiburan. Terdapat peniaga yang terus bertahan dan juga terpaksa menutup operasi atau mencari sumber pendapatan alternatif. Suasana yang muram, kosong serta tiada sebarang aktiviti di tempat-tempat pelancongan telah menunjukkan kesan yang sangat buruk yang dihadapi oleh peniaga-peniaga di dalam sektor pelancongan ini. Sebagai contoh, Hotel 4 Point di Sanakan telah mengumumkan penutupan operasi dan hotel-hotel berjana besar yang lain seperti di Semenanjung Malaysia dan Sarawak juga mengambil langkah yang sama kerana tidak mahu menanggung kerugian yang lebih besar akibat ketiadaan pelanggan. Van-van dan bas-bas pelancong boleh dilihat tersadai kerana tiada pelancong yang dapat mengunjungi negara. Dan menurut dari kenyataan Presiden Persatuan Pelancong dalam Malaysia, MITA, Uzaidi Udanis, kepada Berita Harian Online, berkata berdasarkan tinjauan pihaknya ke atas 3,000 ahli MITA, kira-kira 10% operasi agensi pelancongan berlesen sudah ditutup. 70% ahli MITA berada dalam keadaan tidak aktif, sementara 20 lagi masih bertahan dan aktif dengan sekurang-kurangnya 2 kaki tangan. Dengan pengumuman PKP bermula 12 Mei 2021, industri pelancongan hampir 100% lumpuh dan tiada hasil diperoleh ketika sempadan antara negeri
dan antarabangsa masih ditutup. Beberapa destinasi popular seperti Pulau Langkawi sudah menjadi seperti pulau hantu. Tanpa kehadiran pelancong dan industri telah mengalami kerugian yang besar. Dan disebabkan COVID-19 ini telah muncul dalam industri pelancongan yang akan kekal terjejas kerana wabak ini, dan kemerosotan pelancong ini juga menyumbang dan memberi kesan yang ketara dan penurunan ekonomi negara. Kemerosotan sektor perhotelan menyumbang kepada kadar pengangguran negara yang tinggi di dalam sektor pelancongan. Kemerosotan terhadap pengusaha kecil dan sederhana (PKS) dan yang terutama adalah agensi pelancongan terpaksa mengambil keputusan menutup perniagaan akibat tiada pergerakan pelancongan luar maupun dalam negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Buhari bernombor metrik 268463, merupakan seorang pelajar PES UM Kota Kinabalu. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Isu Ekonomi Semasa dan Pasca COVID-19 terhadap sektor pelancongan, iaitu kesan ekonomi terhadap sektor pelancongan. Okey, kesan ekonomi terhadap sektor pelancongan. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 yang melanda negara kita Malaysia sejak tahun 2020 telah memberi impak yang sangat besar terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Musuh yang tidak kelihatan ini merupakan ancaman terbesar keseluruhan negara-negara yang terdapat dalam dunia pada masa kini. Ancaman COVID-19 ini bukan sahaja telah menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia, malahan telah banyak melumpuhkan sektor-sektor ekonomi negara seperti sektor perkilangan, sektor pembuatan, dan sektor pelancongan khususnya. Untuk pengetahuan anda semua, sektor pelancongan merupakan salah satu punca pendapatan ekonomi negara Malaysia yang terjejas teruk akibat daripada pandemik ini. Banyak hotel-hotel dan pusat tumpuan pelancong terpaksa gulung tikar akibat tidak lagi mampu menampung kos operasi syarikat disebabkan kurangnya kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Selain itu, episod PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan Kerajaan Malaysia ini belum menampakkan ianya akan berakhir, dan sehingga ke hari ini pelaksanaan PKP telah memasuki fasa PKP 3.0 yang telah dilaksanakan semula pada 25 Mei 2021 lalu akibat daripada kes-kes keboleh jangkitan COVID-19 yang tinggi di negara kita. Yang mana PKP 1.0 pada awalnya telah dilaksanakan pada tahun 2020. Sememangnya PKP ini jika dilihat suatu usaha yang baik ataupun kaedah yang baik dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di kalangan rakyat negara ini. Namun bila dari aspek lain ianya mempunyai implikasi negatif terhadap sektor ekonomi, khususnya sektor pelancongan. Ini adalah disebabkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 sehinggalah ke fasa PKP 3.0, pihak Kerajaan Malaysia masih lagi mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu dengan menutup semua sempadan keluar masuk negara ini. Dalam keadaan sedemikian, aktiviti pelancongan tidak dapat dilaksanakan dan pelancong tidak dapat untuk datang ke Malaysia serta menjejaskan sektor pelancongan. Okey, antara kesan yang terdapat di dalam sektor pelancongan akibat impak daripada COVID-19 yang dikenal pasti antaranya adalah sektor perhotelan dan pusat peranginan terpaksa gulung tikar. Keadaan ini disebabkan sektor perhotelan dan pusat peranginan, untuk pengetahuan anda semua, merupakan penyumbang utama dalam membantu menjana pendapatan dalam sektor pelancongan di Malaysia. Disebabkan wabak COVID-19 ini belum lagi reda serta pelaksanaan PKP yang bersambung-sambung serta bersiri-siri yang memakan masa hampir 2 tahun menyebabkan pendapatan hotel dan pusat peranginan terjejas teruk akibat tiada
dikunjungi pelancong dari dalam dan luar negara. Pada masa kini, terdapat banyak hotel-hotel dan pusat peranginan terpaksa gulung tikar akibat menanggung kerugian yang tinggi. Contohnya, baru-baru ini, Hotel Istana Kuala Lumpur terpaksa menutup sepenuhnya operasi mereka bermula pada 1 September 2021 selepas 30 tahun beroperasi. Yang kedua, kadar pengangguran yang tinggi dan hilang punca pendapatan. Akibat daripada banyak hotel atau pusat peranginan terpaksa memberhentikan operasinya akibat pandemik ini, maka berlakunya pembuangan pekerja yang menyebabkan berlakunya kadar pengangguran yang tinggi ketika ini. Walaupun terdapat hotel-hotel yang masih bertahan menjalankan perniagaan mereka, namun pembuangan pekerja terpaksa juga dilakukan berikutan tidak mampu menanggung kos operasi seperti membayar gaji pekerja, membayar bil utility, dan lain-lain akibat tidak dapat menjalankan pendapatan seperti sebelum berlaku pandemik ini. Keadaan ini disebabkan kurangnya ataupun tiada langsung pelancong yang datang untuk menginap di hotel-hotel mereka. Selain itu, sektor pekerjaan antara sektor yang terjejas dengan kenaikan kadar pengangguran suku tahun pertama, iaitu sebanyak 3.9% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Ini menurut laporan statistik tenaga buruh yang dikeluarkan pada tahun 2020. Bahkan dalam data perangkat juga didapati jumlah penganggur telah meningkat kepada 610,000 orang, iaitu 17.1% berbanding 521,000 orang pada bulan yang sama pada tahun 2019. Kadar pengangguran yang tinggi pada bulan Mac 2020 ini adalah dipengaruhi oleh impak negatif PKP ke atas pasaran buruh. Statistik ini dianggarkan terus bertambah berikutan penularan wabak COVID-19 yang dilihat masih belum reda. Selain itu, pendapatan PKS terjejas ekoran daripada COVID-19 ini. Bukan saja pekerja di sektor pelancongan terjejas dan terpaksa diberhentikan kerja, malahan ketika COVID-19 melanda negara, peniaga kecil yang menjana pendapatan daripada sektor pelancongan yang rata-ratanya dikategorikan sebagai B40 juga telah terjejas teruk akibat pandemik ini. Dalam sektor pelancongan, kebanyakan peniaga kecil menjalankan perniagaan mereka di pasar-pasar malam ataupun pasar-pasar am yang menjadi tumpuan pelancong untuk membeli barangan craft ataupun cenderahati untuk dibawa pulang sebagai buah tangan ke negara masing-masing. Contohnya apabila kita seperti di negeri Sabah ini, pasar Filipin merupakan satu pasar yang menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara sebelum ini. Itu pasar ini sentiasa sibuk, sentiasa dikunjungi oleh pelancong sebelum COVID-19 melanda negara kita. Tapi apabila COVID-19 melanda Malaysia, negara kita, pasar Filipin dilihat sangat sunyi. Boleh dikatakan tiada dikunjungi oleh pelancong-pelancong. Untuk pengetahuan anda semua, pasar Filipin, Kota Kinabalu, Sabah ini sering jadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara untuk membeli barangan craft, gelang atau rantai mutiara serta menikmati makanan laut di gerai-gerai yang terdapat di pasar ini. Apabila COVID-19 melanda negara kita, peniaga-peniaga kecil di pasar Filipin ini tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa, dan peraturan PKP yang ketat menyebabkan pendapatan peniaga-peniaga ini terjejas kerana tidak dapat berniaga dan tiada pelancong yang datang. Selain itu, COVID-19 juga memberi kesan kepada agensi-agensi pelancongan yang terdapat di negara kita. Penubuhan pelbagai agensi-agensi pelancongan yang terdapat di Malaysia telah membantu meningkatkan sektor pelancongan di negara ini selama ini. Akibat daripada pandemik yang berpanjangan ini, agensi-agensi pelancongan di negara ini turut terkesan dengan keadaan semasa yang berlaku, yang mengakibatkan terpaksa menutup operasi syarikat agensi pelancongan mereka sepenuhnya. Faktor penutupan agensi pelancongan ketika ini adalah disebabkan kurangnya atau tiada sama sekali pelancong dari dalam dan luar negara membuat tempahan terhadap pakej pelancongan atau perkhidmatan yang pihak syarikat tawarkan. Lantas, agensi-agensi pelancongan ini tidak dapat menjana pendapatan. Menurut utusan Malaysia bertarikh 4 Mei 2021, terdapat sebanyak 23 agensi pelancongan di Langkawi terpaksa menutup
operasi mereka, iaitu dengan tidak memperbaharui lesen pengendali pelancongan mereka. Susulan industri tersebut semakin suram berikutan pelaksanaan beberapa siri perintah kawalan pergerakan PKP di negara ini. Okey, itu saja daripada saya pada video pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, saya pelajar UMPS Kota Kinabalu bernama Jenazah Tunai, nombor metrik 268327. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kumpulan bertajuk Masalah, Halangan dan Cabaran yang wujud dalam sektor pelancongan semasa pandemik COVID-19. Novel coronavirus 2019 atau COVID-19 pertama kali mula dikesan di Wuhan, iaitu di wilayah Hubei, China pada tahun 2019 bulan Disember, di mana akhirnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan ia sebagai global pandemik yang mengancam kesihatan orang ramai dari sudut fizikal dan juga psikologi. Ia telah menjadi stresor kerana memberi kesan kepada kehidupan manusia dalam pelbagai aspek, iaitu ekonomi, aktiviti sosial, kesihatan, pendidikan, politik dan juga budaya. Malahan masih tiada lagi vaksin yang boleh mengatasi wabak ini lagi. Bagi sektor pelancongan, wabak pandemik ini telah memberikan tamparan yang cukup hebat bagi apabila ada di antara sektor ini terpaksa gulung tikar kerana mereka tidak mampu untuk menampung kerugian yang cukup banyak. Masalah utama yang terpaksa dihadapi oleh sektor pelancongan di Malaysia adalah apabila wabak pandemik ini semakin berluasa pada awal tahun 2020. Pihak kerajaan terpaksa menghadkan kemasukan pelancong ke negara ini. Jumlah pelancong pada tahun 2019 adalah melebihi 26 juta dan pada tahun 2020 angka tersebut jatuh secara mendadak dan penurunannya berlaku secara drastik sekali, iaitu sebanyak 80% bersamaan 4 juta pelancong sahaja. Jika kita susuri dan ingat semula perjalanan sektor pelancongan negara sebelum dan selepas merebaknya wabak COVID-19 ini, kita akan dapat melihat bahawa pada tahun 2019, Pertubuhan Pelancongan Dunia atau UNWTO telah menamakan Malaysia pada kedudukan ke-14 dari segi kedatangan pelancong dan kedudukan yang ke-23 bagi perbelanjaan pelancongan. Bahkan Malaysia juga telah menerima anugerah penjagaan kesihatan terbaik dunia nombor 1 oleh International Living, dan Kuala Lumpur pula telah dinobatkan sebagai 10 bandar teratas dunia oleh Euromonitor. Tidak cukup dengan itu, Malaysia juga sangat berpuas hati dengan kejayaan mengekalkan pencapaian sebagai destinasi mesra Muslim nombor 1 dunia secara berturut-turut dari tahun 2015 sehingga 2019 oleh Indeks Perjalanan Muslim Global Mastercard Crescent Rating. Sesungguhnya, industri pelancongan negara menikmati saat-saat yang gemilang ketika itu. Namun, pada tahun 2020, menyaksikan perubahan drastik apabila kita menyaksikan cabaran amat getir menimpa industri pelancongan negara yang menyebabkan penggiat industri teruk terjejas apabila akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Umum mengetahui bahawa pada tahun 2020,
Malaysia sedang sibuk melaksanakan kempen Tahun Melawat Malaysia bagi menggalakkan lagi proses pertumbuhan ekonomi negara dengan menerima pelancong yang datang baik dari dalam maupun dari luar negara. Namun, apakah daya dalam kelincahan dan kesibukan negara mempersiapkan segala persiapan bagi kempen tersebut, Malaysia dan seisinya dihidangkan pula dengan serangan virus yang menyerang sehingga meranggut nyawa manusia. Penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan perubahan 360 darjah ke atas landscape dan perancangan industri pelancongan negara. Semua rantaian aktiviti ekonomi berkaitan pelancongan seperti penginapan, pengangkutan, beli belah, makanan dan minuman, dan penganjuran secara terpaksa disesuaikan secara proaktif dan inovatif demi memastikan kelangsungan industri. Cabaran utama yang dihadapi oleh negara dalam mendepani wabak pandemik ini, khususnya bagi sektor pelancongan, adalah untuk memulihkan serta mengembalikan semula daya saing industri pelancongan negara. Daya saing ini sudah pasti tidak akan berlaku sekiranya sektor pelancongan ditutup. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara juga pasti akan berhadapan dengan masalah. Tidak cukup dengan itu, antara cabaran lain adalah sejauh mana penggiat industri mampu menangani impak pandemik ini, berikutan semua aktiviti pelancongan, seni dan budaya terpaksa dihentikan. Ianya adalah merupakan cabaran yang amat besar untuk digalas oleh Kementerian Pelancongan di Malaysia. Sehubungan itu, satu pelan pemulihan yang efektif perlulah dirangka bagi membolehkan ekonomi negara pulih dengan kadar segera. Hal ini demikian kerana ekoran wabak ini bukan sahaja sektor pelancongan terjejas teruk, tetapi beberapa unit kecil dalam sektor pelancongan itu sendiri yang terdiri daripada para peniaga, usahawan kecil dan sederhana dalam pelbagai sektor, kerana pelanggan yang semakin berkurangan apabila pihak berkuasa mula memerintahkan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Perintah ini juga memberi kesan besar kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam sektor perhotelan, penerbangan, pelancongan dan lain-lain kerana larangan rentas negeri dan juga adanya perintah sekatan keluar atau masuk negara. Ekonomi negara yang terjejas telah menyebabkan ramai yang diberhentikan kerja. Pemberhentian pekerja secara serta-merta ini telah menyebabkan ramai individu kehilangan punca pendapatan, berlakunya peningkatan dalam kes jenayah dan banyak lagi. Atas desakan hidup dan keutamaan untuk menyara keluarga, seorang ibu sanggup mencuri susu dan cold fever untuk anaknya yang sedang demam, sehingga ditahan oleh polis pada tahun lalu. Choi et al. 2020 juga mengatakan ada pekerja yang dipotong gaji implikasi daripada wabak ini, dan separuh daripada mereka adalah individu yang bekerja dalam sektor pelancongan, termasuklah barisan pramugara dan pramugari yang dalam masa yang sama berhadapan dengan krisis pemberhentian kerja serta-merta. Ketidakpastian ini menyebabkan sebilangan masyarakat risau mengenai masa depan kerjaya masing-masing
serta tertekan kerana gagal menyara dan memenuhi keperluan keluarga. Masalah kewangan, kemiskinan yang merunsing sudah pasti memberi tekanan besar dalam kehidupan seseorang. Secara global, majoriti pakar telah memberi amaran bahawa kesan COVID-19 terhadap ekonomi, perusahaan, perniagaan dan ketiadaan pekerjaan boleh mencalarkan imej kendiri, self-esteem seseorang dan membawa kepada bunuh diri. Khabarah 2020. COVID-19 yang melanda dunia bermula Disember 2019 telah meningkatkan kadar kebimbangan masyarakat seluruh dunia dan menyebabkan peningkatan isu-isu kesihatan mental, antaranya kebimbangan, kemurungan dan juga lain-lain. Hal secara tidak langsung telah menjadi masalah dan cabaran terbesar yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan bagi mengatasi isu ini dengan kadar segera. Statistik kes bunuh diri akibat tekanan hidup sepanjang wabak ini juga telah menjadi bukti bahawa langkah drastik perlu diambil bagi memastikan nasib semua masyarakat terbela. Ekoran itu, muncullah peningkatan isu-isu kesihatan mental, gangguan psikologi seperti kebimbangan dan cemas dalam kalangan masyarakat kerana terkesan dengan impak negatif yang dibawa oleh pandemik ini. Antaranya, seluruh dunia menyaksikan ribuan jumlah angka yang terkorban setiap hari akibat wabak ini, rutin sosial yang mula berubah dan aktiviti sosial yang terganggu seperti majlis keramaian. Aktiviti ibadah malah yang lebih kritikal, sumber pendapatan masyarakat terjejas kerana tidak dapat lagi menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa. Januari 2020. Kajian lepas menunjukkan meningkatnya kadar kebimbangan di kalangan penduduk dunia, antaranya kajian yang dilakukan oleh Wang et al. 2020 terhadap 1,210 orang responden daripada 194 bandar di China mendapati 53.8% responden terkesan secara psikologi dengan penyebaran virus tersebut, di mana sejumlah 28.8% responden melaporkan mengalami simptom kebimbangan daripada sederhana kepada teruk. Dapatan ini juga disokong oleh kajian Roy et al. 2020 di India dan Chalik 2020 di Turki. Selain itu, kajian Choi et al. 2020 terhadap 500 orang responden di bandar Hong Kong juga mendapati 25.4% responden mengalami kesihatan mental yang menurun sejak pandemik tersebut melanda. Sekian saja pembentangan saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemis Fira bin Pengadaan Tajudin, nombor matriks 268735. Baiklah, untuk giliran saya akan memberikan cadangan penambahbaikan bagi sektor pelancongan. Jadi sektor pelancongan di negara kita berkembang maju dan menjadi sumber pendapatan negara yang penting. Namun, sebaik saja wabak pandemik berlaku, banyak kepincangan serta masalah yang terpaksa ditanggung oleh sektor pelancongan, khususnya yang melibatkan kerugian wang ringgit apabila jumlah pelancongan berhadapan dengan statistik penurunan dan kebanyakan sektor berhadapan dengan penutupan serta-merta. Umum mengetahui bahawa fokus awal kebanyakan pemain industri sektor pelancongan adalah kempen yang sangat dinantikan, iaitu Tahun Melawat Malaysia 2020. Namun apabila bermulanya wabak, pemilik-pemilik perniagaan terpaksa melakukan perubahan drastik terhadap modal perniagaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku ni.
Sektor pelancongan yang dinamik menyebabkan terdedah kepada kejutan dari luar seperti krisis kesihatan dan krisis alam sekitar. Walau bagaimanapun, wabak ini juga telah menjadi kejutan kepada sektor pelancongan untuk menangani jumlah pelancong yang menurun. Kemudian kekurangan inovasi produk dan juga keengganan untuk bertukar kepada operasi secara digital. Oleh itu, cadangan pertama saya adalah penekanan kepentingan pemilik perniagaan menjajarkan semula strategi perniagaan mereka dengan cara memberikan tumpuan terhadap jangkaan pelancong, bukan lagi kos, masa dan pengalaman. Melalui nexus produktiviti pelancongan, sektor pelancongan yang terdapat di Malaysia sepatutnya memanfaatkan pelaksanaan 5R. Apa itu 5R? Yang merupakan penciptaan semula produk, iaitu invent products, kajian pasaran sasaran, research target market, pemasaran dan promosi jarak jauh, iaitu remote marketing and promotion, penggunaan teknologi yang tepat, iaitu right on technology, dan pemulihan industri pelancongan, iaitu recuperate the tourism industry. Tidak cukup dengan itu, pengusaha sektor pelancongan juga perlu menggalakkan pemain-pemain industri untuk memanfaatkan pelbagai subsektor yang ada seperti eko pelancongan, agro pelancongan dan pelancongan sukan di samping mematuhi tata cara pengendalian piawai SOP sedia ada yang untuk mengekang wabak COVID-19 ini. Kemudian cadangan kedua adalah dengan penubuhan Majlis Tindakan Pemulihan Pelancongan TRAC bersama pelbagai pemegang taruh untuk memahami dan mengurangkan kesan wabak terhadap sektor pelancongan. Bagi menyahut secara baik akan cadangan ini, kerajaan telah melakukan misi untuk memulihkan dan menghidupkan semula sektor pelancongan. Contohnya paket rancangan ekonomi, penjana, memperuntukkan dana sebanyak 1 bilion khusus untuk sektor pelancongan. Bahkan usaha pemasaran produk sedia ada wajar dilakukan dengan betul supaya dapat menarik pelancong domestik. Mengenai pemulihan jangka panjang sektor pelancongan, pihak kerajaan menggesa masyarakat awam untuk meyakini usaha-usaha Kementerian Pelancongan, seni dan budaya dalam memastikan keselamatan dan kesihatan awam ketika melancong. Cadangan lain juga adalah sebaiknya pihak kerajaan juga turut menggalakkan pelancongan domestik dalam kalangan rakyat Malaysia di samping mengakui usaha-usaha mewujudkan gelembung-gelembung pelancongan sebagai satu permulaan kepada pelancongan. Datuk Dr. Norzari juga menegaskan kepentingan menumpukan kepada subsektor spesifik seperti pelancongan kesihatan dan MICE, iaitu mesyuarat insentif persedaran dan pameran, sebagai sebahagian daripada plan pemulihan sektor pelancongan serta menganjurkan penglibatan pemegang taruh yang lebih besar antara agensi kerajaan berkaitan dan pemain utama industri. Jadi hari sekali, sebenarnya semua usaha dalam memastikan pemulihan secara pantas dalam sektor pelancongan ini perlu dilaksanakan secara berganding bahu, yakni semua masyarakat dan pihak kerajaan wajar berada pada pihak yang sama bagi memudahkan suatu keputusan bulat dapat dibuat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiana binti Muhammad, bernomor matriks 268792. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membantu industri pelancongan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, antara inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ialah yang pertama, kerajaan memberikan pelepasan cukai dan galakan cukai serta penangguhan bayaran ansuran cukai kepada para peniaga. Selain itu, inisiatif kedua turut dilakukan oleh pihak kerajaan iaitu dengan memberikan pengecualian ke atas bayaran kemasukan ke taman-taman tema, persembahan pesta, acara sukan dan sebagainya yang dilakukan untuk membantu para peniaga kecil. Selain itu, inisiatif ketiga pula ialah kerajaan telah memberikan penyaluran bantuan khas JKP secara one-off sebanyak RM600 Malaysia kepada pengusaha homestay yang berdaftar di bawah MOTAC. Ini bertujuan untuk membantu meringankan beban para peniaga yang semakin terhimpit dikala pandemik semakin merebak. Bertitik mula daripada itu, kerajaan turut meneruskan usaha membantu sektor pelancongan dengan membantu aliran tunai dan mengurangkan kos perniagaan pengendali hotel, taman tema, pusat konversion, pusat membeli belah, pejabat syarikat penerbangan tempatan dan agensi pengambaraan dan pelancongan.
Pemberian diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% turut diberikan dan dilanjutkan selama 3 bulan sehingga Jun 2021. Oleh itu, dengan pemanjangan tempoh diskaun ini, kerajaan telah menanggung jumlah kos sebanyak RM135 juta ringgit. Selain itu, baru-baru ini Perdana Menteri turut menyampaikan berkenaan penyambungan pemberian rebate elektrik ini. Dalam hal ini, kita boleh melihat isu kekurangan dana yang berlaku di zon negara. Contohnya, baru-baru ini jelas memperlihatkan bahawa industri pelancongan sememangnya sangat terkesan dengan wabak pandemik ini. Hal ini kerana pihak zoo terpaksa mengharapkan ihsan daripada orang awam yang berpengaruh, contohnya Ustaz Abid Leo. Pihak zoo melakukan ini bagi memastikan haiwan di zoo tersebut tidak terputus bekalan makanan. Hal ini kerana kos yang perlu disediakan adalah sebanyak RM1 juta ringgit sebulan untuk menampung perbelanjaan termasuk makanan haiwan dan penyelenggaraan zoo tersebut. Ini jelas memperlihatkan betapa golongan-golongan peniaga dan pengusaha-pengusaha kecil ini agak terhimpit dengan keadaan semasa sekarang. Tapi seperti yang kita tahu, terlalu banyak yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, kita selaku rakyat seharusnya berfikiran terbuka dan sentiasa positif dalam mendepani kemelut pandemik ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar kita berjaya mengharunginya dan bebas semula seperti dahulu kala. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.